ihram tu, Allahu Akbar, terlintas dalam hati kita. Bahkan sebenarnya niat itu dah bermula daripada awal lagi. Bila kita dengar azan berkumandang, kita pergi ke bilik air, kita ambil wuduk, kita niat nak ambil wuduk. Kenapa kita ambil wuduk? Azan dah masuk, berkumandang, waktu solat dah masuk. Jadi kita dah nak semayang tu. Jadi mengekalkan niat tu, aku nak solat ni, aku nak solat. Jadi kemudian kita pergi ambil kain pelekat, kita ambil kain telekung dan sebagainya. Kita kata Allahu Akbar. Niat kita nak semayang. Aku nak semayang. Semayang apa? Subuh. Cukup. Tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Tak sebut lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala pun. Aku nak semayang fardu subuh. Cukup. Aku nak semayang fardu maghrib. Fardu maghrib dah confirm 3 rakaat. Fardu subuh confirm 2 rakaat. Fardu zuhur confirm 4 rakaat. Tak sebut kerana Allah Ta'ala pun tak apa. Sebab memang kita semayang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Jadi boleh direngkahkan. Jadi hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi masalahnya ialah bila mana masyarakat kita nak faham niat tu, nak kena masukkan ketika mana Allahu Akbar tu, sahaja aku semayang fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kalau kadang-kadang terkalih pun, sahaja aku semayang fardu subuh kerana Allah Ta'ala 2 rakaat, dia ingat tak sah pula. Tidak ada masalah sebenarnya. Tak perlu kita nak masukkan sebagaimana susunan lafaz tu. Sebab niat itu hanya lintasan hati semata-mata, ya. Jadi kadang-kadang was-was ini sebenarnya gangguan daripada syaitan, satu. Yang keduanya, kita tak faham konsep niat yang ada dalam Islam, ya. Ada yang mengatakan jangan layan was-was, ya betul, jangan layan. Sebab apa? Bila layan tu dia akan jadi satu penyakit. Sekali takbir kita tak selesai, mungkin kadang 10 kali takbir, sebab kita dah biasa dengan perkara terupa, ya. Gangguan syaitan itu tetapi merasakan solat tidak sempurna. Jadi kita kena buang sifat was-was, tambahkan ilmu kita. Bila kita faham, kita dapat laksanakan dengan baik, dengan betul, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada email yang seterusnya. Email yang kelima daripada Cik Zamali Ahmad. Salam ya Ustaz. Salam. Seseorang itu rajin bersolat, masuk waktu terus bersolat, sama ada solat jamaah atau seorang diri, sama ada solat wajib atau yang sunat. Alhamdulillah, ni baik. Terus solatnya, maknanya solat di awal waktu tu, as-salatu ala waqtiha. Solat pada awal waktu dia mendapat pahala. Cuma kadang-kadang dia kadang berjamaah, kadang seorang diri, ya. Baik, tetapi kadang-kadang berbuat maksiat juga walaupun selepas itu dia bertaubat. Adakah itu tanda-tanda solat kita tidak khusyuk? Kita tak boleh confirm bahawa orang yang buat maksiat ni solatnya tidak khusyuk. Sebab maksiat ni kadang-kadang ada maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil. Kadang-kadang kita solat tu khusyuk, tetapi kadang-kadang kita terpengaruh, kita terseleweng, kita tergoda daripada syaitan. Jadi nak katakan maksiat itu menyebabkan apa? Satu tanda bahawa kita tak khusyuk, tak boleh juga. Kita khusyuk tapi kita tergelincir juga. Maka kita hendaklah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kepada yang menghantar. Kita berehat seketika. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat sedang menonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa lagi perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat kekhusyukan? Selain daripada kita betulkan akidah kita, kita jauhi daripada dosa yang besar, kita jauhi daripada dosa yang kecil. Antaranya lagi ialah faktor luaran. Ketika mana kita nak memulakan salat itu, kita pastikan perut kita dalam keadaan tidak terlalu lapar. Sebab itu kalau kita lihat hikmah ketika mana kita bulan puasa nak buka puasa, nak antara solat maghrib dengan berbuka puasa, mana dulu? Dalam sunnah Rasulullah SAW, kita buka puasa dulu. Setengah orang dia tak faham, dia kata semayanglah dulu. Nak semayang dulu, buka puasa tak? Jadi kita kena buka puasa. Satu, sebab keadaan kita itu perut kita terlalu lapar. Cumanya masalah masyarakat kita ni, bila buka puasa tu dia tak ikut sunnah pula. Dia bukan makan sekadar buah tamar 3 biji air seteguk, dia makan nasi biryani 3 pinggan dulu, air 1 jug, lagi separuh sembahyang maghrib. Sebab dia kata sunnah Rasulullah buka puasa. Memang betul sunnah Rasulullah buka puasa dulu, tapi bukalah puasa ikut sunnah Rasulullah, makan buah tamar sikit, minum air sikit, kemudian kita solat maghrib. Habis solat maghrib barulah kita makan yang lebih heavy, yang lebih berat sikit. Jadi buka puasa dulu sebelum solat, tapi ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita dapat roh kat situ ialah kita nak mendapatkan khusyuk. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, disebut idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Apabila dihidangkan al-asya. Al-asya ni bukan solat isya. Al-asya ni maknanya makan malam. Apabila dihidangkan al-asya, makan malam, fabda'u bihi,
maka mulakanlah dengan makan malam qabla an tusallul maghrib, sebelum kamu salat maghrib. Sebelum kita salat maghrib, makan dulu. Sebab apa? Sebab bila perut kita lapar, hati kita teringat kepada makanan, pergi semayang pun kita tak khusyuk. Sebab kita nak makan. Takut-takut pula makanan tu habis. Jadi pastikan perut kita dalam keadaan tidak terlalu lapar. Idza hadar al-isya wal 'asya, bila hadir salat isya dan juga makan malam, maka hendaklah didahulukan al-'asya, makan malam itu, menurut satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita boleh juga melihat bagaimana kaedah untuk kita mendapatkan khusyuk salat ini ialah kita melaksanakan salat pada waktu yang sewajarnya, pada waktu yang sepatutnya, iaitu kita cuba menyegerakan waktu salat kita pada awal waktu. Kenapa? Kerana apabila kita melambatkan salat kita sampai pada akhir waktu, menyebabkan kita tidak mempunyai kesempatan yang cukup untuk melaksanakan salat, maka kita solat dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan tergopoh-gapah, cepat dan sebagainya, maka kita tidak akan dapat khusyuk, tidak akan dapat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan yang melewat-lewatkan semayang ini, kata Rasulullah, tilka salatul munafiqi, itulah salat seorang munafik, yajlisu yarqubus syams, dia duduk, dia memerhatikan matahari, hatta idza kanat baina qarna syaitan, hinggalah apabila matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan, maknanya dah petang, dah dekat waktu maghrib, nak tenggelam dah itu. Qama fa naqara arba'an la yazkurullah illa qalil, dia bangun salat asar 4 rakaat, dia tidak ingat Allah melainkan sikit sangat, khusyuknya terlalu sedikit. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mak Sa'id Ismail, Padang Pulai, Kuala Kecil, Ustaz. Apa abang buat, tuan? Semalam saya kemarin saya tanya tentang pada soal gangguan ni lagi. Ya. Dalam soft semayang ketika kita solat lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita duduk di soft belakang, agak 2-3 soft di belakang ni. Yang di depan tu beragam-agam, Ustaz. Duduk macam-macam yang tak tu. Menyebabkan khusyuk kita tu hilang. Ya. Jadi macam mana kita nak atasi benda-benda yang macam ni, Ustaz? Baik. Jadi kadang-kadang di depan tu macam lah kan, yang beragam-agam, yang duduk kadang-kadang yang kawan depan tu bergaru-garu, duduk yang tak ada koneksi ni, yang jadi kita yang di belakang ni hilang khusyuk duk tengok dia aja. Jadi macam mana kita nak atasi benda ni? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini masalah kenapa kita tengok. Masalah dia kenapa kita tengok. Kita tak sepatutnya tengok. Baik, orang yang nak pergi solat ni sepatutnya pakaian tu satu, pakaian tu janganlah pakaian yang macam-macam. Eloknya pakaian kosong lah, pakaian kosong satu. Ini kadang-kadang di belakang tulis macam-macam nama. Jadi dia duduk sah depan, orang duduk sah belakang, duduk baca nama dia, duduk baca tulisan-tulisan tu, gambar dan sebagainya. Jadi bila kita nak pergi solat, dalam keadaan solat berjamaah itu, seeloknya pakaian itu eloklah pakaian yang kosong satu. Yang keduanya, orang yang solat itu juga dia jangan melihat ke depan, jangan melihat orang yang lain. Dia kena melihat kepada tempat sujud. Sebab itu apabila saya ditanya kemarin, di antara bila mana kita berada dalam Masjidil Haram, ketika mana solat nak tengok Masjidil Haram kah, nak tengok ke bumi, ke lantai. Memang ada fadilat kita melihat kepada Baitullah. Baitullah tu ada Kaabah, ada pahala, ada fadilatnya. Sebab ada 3 perkara yang kita lihat. Kita melihat wajah mak bapak kita, ada pahala. Kita melihat Al-Quranul Karim, ada pahala. Kita melihat Kaabah tu pun ada pahala. Tengok pun ada pahala. Tapi dalam bab solat, khusyuk itu lebih penting daripada melihat Kaabah. Sebab bila kita lihat Kaabah, kita bukan lihat nampak Kaabah, kita nampak orang sekeliling yang tawaf dan sebagainya, menyebabkan kita terhalang daripada khusyuk. Jadi dalam keadaan ini, kita tundukkan pandangan kita, lihat tempat sujud. Bahkan kalau boleh lagi kita nak hilangkan was-was ni, kita pejam mata pun tidak mengapa. Baik, kita ada panggilan nampaknya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ni. Siapa tu? Janji iblis akan merosakkan umat manusia dari mengingati dan menjauhkan diri dari Allah. Ya. Termasuk gangguan dalam solat hingga sampai dalam nazak iblis akan ganggu kita. Ya. Soalan saya, Ustaz, tak elak dari bisikan iblis ke hati kita semasa kita sedang solat. Iblis akan campakkan was-was dan membawa kita khayal dalam sembahyang, lalu lalai untuk mengingati Allah semasa solat. Malah semasa solat lah bermacam-macam fikiran akan timbul dari mula hingga akhir solat. Dan apabila apabila habis solat, tidak pula kita ingat apa-apa lagi. Betul.
adalah wajar kita, adakah wajar lagi satu Ustaz, adakah wajar kita baca laju supaya elak daripada berkhayal atau lalai dalam solat, dan macam mana kita dapat mengelakkan supaya kita tidak bawa iblis masa mendirikan solat bersama-sama kita. Ini kita bawa sama-sama iblis sama solat dengan kita, itu jadi masalahnya. Baik. Lagi satu Ustaz. Solat adalah tiang agama. Jadi bagaimana kedudukan mereka yang tidak pernah melakukan solat semua hidupnya, tetapi mengaku Islam dan mati mengejut pula dalam kemalangan. Macam mana kedudukan mereka ni Ustaz? Ini kita tentang akidah ni sikit. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita bawa syaitan dalam solat kita. Sebab itu kita perlu memastikan persoalan ikhlas itu satu perkara yang penting. Sebab dalam Quran iblis bersumpah, Allah Taala sebut la ughwiyannahum ajmain, aku akan selewengkan, aku akan sesatkan mereka semua sekali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau ya Allah yang ikhlas ataupun yang diikhlaskan. Masalah niat kita itu betul-betul ikhlas kepada Allah. Kalau kita ikhlas, kita dah ada kekuatan untuk melawan iblis, melawan gangguan syaitan. Itu asas yang utama juga. Kemudiannya kita juga nak kena pastikan akidah kita. Akidah bahawa kita yakin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar, bis-sabri dengan sabar, was-salah dan juga salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya ia berat melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Berat benar ni. Siapakah orang-orang yang khusyuk? Allah Ta'ala sebut alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk ini orang yang menyangka, orang yang ada keyakinan bahawa mereka akan bertemu Tuhan mereka, dan mereka yakin bahawa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keyakinan kita itu, akidah kita ikhlas, kita yakin kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah asas ini penting. Sebab itu kalau kita melihat kepada persoalannya bagaimana kita mempercepatkan, ya kita boleh mempercepatkan. Saya nak bawakan nas yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Diriwayatkan bahawa Ammar bin Yasir, nampaknya saya tidak sebut. Tadi saya sebut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Mungkin ada cerita yang lain, riwayat yang lain. Dalam cerita ini sebut Ammar bin Yasir, dia salat, dia meringankan salatnya. Lalu para sahabat menyatakan, bertanya kepadanya, lalu dia menyatakan, adakah kamu melihat aku mengurangkan sesuatu hudud, sesuatu perkara yang penting dalam salat itu? Maka mereka kata tidak. Maka dia kata apa? Inni badartu sahwa syaitan. Sesungguhnya aku menyegerakan kelalaian daripada syaitan. Aku buat sembahyang ni cepat sikit. Supaya apa? Supaya syaitan tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk melupakan aku. Itu dia punya matlamat. Jadi bila dia terhindar daripada tipu daya syaitan, kelalaian syaitan, maka dia akan mendapat hasilnya, iaitulah khusyuk ketika mana salat. Jadi kadang-kadang itu satu perkara yang boleh dilakukan. Baik, kita ada pemanggil nampaknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Puan Siti dari Banting. Ya Puan, silakan. Saya nak tanya tentang sembahyang kita, tentang khusyuk. Kita tengah sembahyang zuhur lah. Kita sembahyang seorang kat rumah. Ya. Tiba-tiba ada panggilan. Sembahyang zuhur tu baru dapat 2 rakaat. Ada panggilan kecemasan mengatakan cepat segera, bahaya ini. Ada saudara bahaya kena sekarang juga datang. Jadi apa yang saya buat? Mana satu yang saya ucapkan, nak terus sembahyang ke atau kita potong? Tapi saya terpaksa potong sembahyang tu, yang 2 rakaat tu. Jadi terus saya pergi. Lepas tu nanti bila dah selesai semua, baru saya sembahyang lagi terapi kodok pasal dah terlambat. Apa hukumnya Ustaz? Dosakah saya? Mana satu yang saya utamakan? Baik. Tolong kecemasan tu ataupun terus sembahyang. Itu soalan saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan ini kita perlu melihat suasana. Kita perlu melihat kepada suasana. Kalau sekadar panggilan telefon, orang tu berada jauh, saya pun tak pasti macam mana kita nak pastikan bahawa orang ni dalam keadaan. Tapi kalau kita dalam keadaan kita solat, kita melihat orang tu dalam bahaya, kita nampak, tengah solat nampak
ada orang jatuh dalam lubang, ada aksiden dan sebagainya, kemalangan dan sebagainya. Ketika itu dalam keadaan kecemasan, ketika itu kita dibenarkan untuk memberhentikan solat kita kerana ada benda yang lebih penting. Sebab kita nak tolong orang. Sembahyang lepas itu boleh. Tapi kalau dalam keadaan suasana yang biasa, kita teruskan solat kita. Kita tak perlu nak menghentikan solat kita. Kita kena lihat suasana itu. Baik, kita berehat seketika. Jumpa seketika nanti. Alhamdulillah, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu persoalan yang diajukan tadi ialah berkenaan dengan orang yang tidak pernah solat tetapi masih lagi mengaku sebagai seorang muslim. Dalam keadaan ini ia merupakan satu dosa yang sangat besar untuk kita meninggalkan solat. Satu dosa yang sangat besar untuk kita meninggalkan solat. Yang keduanya, dalam masalah meninggalkan salat ini, para ulama berbeza pandangan. Kalau mengikut satu zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beza di antara orang Islam dengan orang kafir ialah tarkus salah. Maknanya, sesiapa yang meninggalkan salat, mengikut zahir hadis ini, dia sudah dikira sebagai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikut zahir hadis yang dipahami oleh sebahagian para ulama. Walau bagaimanapun sebahagian ulama memahami meninggalkan salat ini merupakan satu dosa yang sangat besar. Tetapi kalau dia masih berkeyakinan tentang kewajipan salat, bahawa salat ini hukumnya wajib, fardu, cuma dia tidak melaksanakan salat kerana dia masih merasakan dia masih muda, dia merasakan dia masih sihat, dia merasakan bahawa belum sampai masanya untuk salat dan sebagainya, dia dikira masih lagi beriman, tetapi dia merupakan seorang mukmin, seorang muslim yang fasik, yang melakukan dosa besar kerana meninggalkan salat. Dalam keadaan ini kita hendaklah berhati-hati. Kita takut apabila sampai di akhirat sana, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima iman orang yang meninggalkan salat. Kita takut macam tu. Kita kata kita beriman, cuma kita tak salat. Kita berpegang kepada pandangan kata masih lagi beriman. Kita takut di akhirat kelak yang benarnya ialah orang itu sudah dikira sebagai tidak beriman. Jadi berhati-hati, lebih baik kita laksanakan salat seberapa segera yang boleh. Baik, kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Abdul Rahman Abdullah dari Musa Maju. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Baik. Dalam surah Al-Maun, ya. Surah Al-Maun, ya, kita ada diceritakan bahawa orang yang lalai dalam semayangnya akan disediakan masukkan neraka. Ya. Disediakan neraka, iaitu lalai di sini adakah lalai dari segi khusyuk dalam semayang atau dalam was-was? Ya. Itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam surah Al-Ma'un, juzuk yang ke-30, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, disebut di situ fawailul lil musallin, maka celakalah ataupun neraka wail ataupun lembah wail lah bagi orang yang salat, lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai, orang yang alpa daripada salatnya. Apa maknanya? Kalau kita merujuk kepada satu tafsiran ialah huwa alladhi yashu fi salatihi fala yadri ala kam yansarif, iaitu orang yang lupa dalam salatnya, dia tidak mengetahui di atas berapa dia meninggalkan salat. Ala syaf'in aw am ala witrin, adakah di atas genap ataupun di atas ganjil, berapa rakaat dia tak pasti. Itu ditafsirkan oleh sebahagian ulama dengan makna alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai daripada sembahyangnya. Kadang-kadang kita tak ingat rakaat 3 ke 4 ke 3 ke 4. Masalah itu boleh termasuk dalam ayat itu. Kata Hasan Basri, ialah orang yang lupa daripada waktu salat hingga takhruj, hingga keluar waktu salat. Zuhur habis pukul 4 tak semayang zuhur lagi, habis waktu salat. Itu pun boleh termasuk dalam erti kata itu. Kata sebahagian ulama lagi ialah wallazi in sallaha fi awalil waqti lam yafrah wa in akharaha 'anil waqti lam yahzan. Itu seseorang yang bila dia salat di awal waktu, dia tak rasa gembira. Salat pada awal waktu, dia tak ada rasa happy, tak ada rasa gembira. Dan bila dia melewatkan semayang hingga 10 minit lagi nak habis waktu, baru dia salat, dia tidak rasa sedih. Dia tidak melihat kebaikan pada melakukan salat pada awal waktu, dan dia tidak melihat sebagai satu dosa kalau dia melewatkan salat. Itu pun boleh masuk dalam erti kata alladzina hum an salatihim sahun.
orang yang lupa daripada solatnya. Dan juga ditafsirkan oleh sebahagian para ulama ialah orang yang tidak memberi perhatian ketika mana dia salat itu. Maknanya dia salat itu sekadar luarannya saja. Jadi tafsiran itu pelbagai, luas, kesemuanya itu memberikan satu indikasi bahawa kita perlu memberi perhatian ketika mana kita melaksanakan salat, khasnya salat fardu, kemudian diiringi dengan salat sunat. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara lagi yang boleh kita sebutkan di sini untuk kita mendapatkan khusyuk, iaitulah kita perlu mencari tempat yang sesuai untuk kita melaksanakan salat. Kadang-kadang suasana luaran itu, suasana yang bising, boleh mengganggu kekhusyukan salat kita. Satu. Yang keduanya juga kita perlu melihat kondisi ataupun keadaan diri kita. Yang saya sebutkan tadi, masalah makanan. Perut kita terlalu lapar, kita pergi dalam soalan salat. Mana perut kita berbunyi krok-krok, satu. Yang kedua, hati kita teringat kepada makanan, dua. Menyebabkan kita tak khusyuk kepada salat, kita sembahyang dalam keadaan cepat. Selain daripada itu juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW tentang masalah haqin. Yakni haqin ini adalah orang yang menahan dirinya untuk melakukan qada hajat. Mungkin dia dalam keadaan nak buang air besar, dia dalam keadaan nak buang air kecil dan sebagainya, tapi dia dah ada wuduk, dia malas nak ambil wuduk, dia teruskan juga bersalat. Jadi dia terpaksa menahan kencing, menahan buang air besar, dia sembahyang dalam keadaan cepat-cepat. Ini juga boleh mengganggu kekhusyukan salat kita. Jadi selain daripada itu juga adalah baik kalau kita dapat menyelesaikan beberapa perkara yang urusan yang penting kita selesaikan dulu, barulah kita melaksanakan solat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kesimpulan yang saya nak sebutkan, khusyuk ini merupakan satu perkara yang penting. Khusyuk ini ialah kita menghadirkan diri kita ketika mana kita solat. Hati kita itu kita beri perhatian. Kalau kita sembahyang berjamaah, kita faham, kita tahu apa yang imam baca, kita ingat ayat mana yang imam baca, kita faham apa yang kita baca, kita faham daripada awal hingga habis. Dan kita juga perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor yang boleh membantu untuk mendapatkan khusyuk solat itu. Faham itu merupakan satu perkara yang penting. Dalam riwayat hadis bagaimana Rasulullah SAW salat, Rasulullah baca ayat, baca surah, Rasulullah tertinggal satu ayat. Habis sembahyang Rasulullah tanya sahabat, seorang sahabat pun tak dijawab. Rasulullah tanya kepada Ubay menyatakan bahawa, ya Rasulullah, kamu baca surah sekian, kamu tertinggal satu ayat, kami tidak tahu sama ada ayat ini dinasahkan, dibatalkan, ataupun ayat ini telah diangkat. Maka Rasulullah SAW memuji Ubay bin Ka'ab kerana dia memberi perhatian kepada apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Maknanya kita hari ini beri perhatian kepada apa yang dibaca oleh imam itu. Itu juga merupakan satu kaedah, satu panduan untuk kita mendapatkan khusyuk di dalam salat. Jadi tuan-tuan, khusyuk itu merupakan satu roh, khusyuk itu merupakan satu perkara yang besar dalam kita melaksanakan salat. Tidak ada faedah yang besar kalau kita salat sekadar luaran, tapi hati kita terbang merata tempat, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan kita mendapat khusyuk. Jadi di penghujung rancangan ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengikhlaskan diri kita, agar kita mendapat salat yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami, ya Allah. Jadikanlah kami daripada orang-orang yang khusyuk ketika mana kami melaksanakan salat, ya Allah. Terimalah salat kami, kabulkanlah doa kami, jadikanlah kami insan yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu pertemuan kita selama 3 hari berturut-turut. Moga-moga kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang saleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.